Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan satu topik yang dapat memberi manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat, iaitu wakaf. Terdapat 6 perkara yang akan diterangkan di dalam video ini, iaitu pengertian wakaf, dalil tentang wakaf, rukun wakaf, jenis-jenis wakaf, syarat harta yang diwakafkan dan syarat sah wakaf, dan yang terakhir iaitu hikmah wakaf. Pengertian wakaf dari segi bahasa ialah berhenti, menahan dan menghalang. Manakala dari segi istilah ialah wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa terpuji. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji penyihir tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Rasulullah SAW sendiri amat menggalakkan umatnya supaya memperbanyakkan sedekah jariah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya, dan anak yang soleh yang sentiasa berdoakan kepada kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim. Rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri daripada 4. Yang pertama, wakif, iaitu orang yang memberi wakaf. Yang kedua, mauquf, iaitu harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih, iaitu orang yang menerima wakaf. Dan yang keempat adalah sirah, iaitu lafaz ketika wakaf. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf khas, iaitu pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya. Yang kedua adalah wakaf am, iaitu pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus. Syarat-syarat wakaf. Pertama, orang yang berwakaf. Kedua, harta yang diwakafkan. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir, berkaitan dengan ucapan. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, berdasarkan pelaku. Harta yang diwakafkan merupakan milik peribadi. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, rasyid, iaitu mampu bertindak secara hukum. Yang kedua, berdasarkan harta. Harta yang diwakafkan merupakan harta yang berharga. Kedua, diketahui kadarnya, kepemilikannya pasti, dan harta tersebut harus berdiri sendiri. Syarat yang ketiga iaitu penerima. Ada 2 penerima, iaitu penerima tertentu, iaitu muayyan, orang yang boleh memiliki harta tersebut. Penerima yang kedua merupakan penerima yang tak tertentu, ghairan muayyan, iaitu wakaf digunakan untuk kebaikan serta kepentingan Islam. Syarat yang terakhir berdasarkan ucapan, iaitu ta'bid. Ucapan itu dapat direalisasikan dengan segera. Yang kedua, tanjis, mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Yang ketiga, bersifat pasti. Yang keempat, tidak diikuti syarat yang membatalkan. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. Al-mawquf. Pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga.
Yang kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain. Antara hikmah yang diperolehi daripada wakaf iaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapat kebajikan yang berkekalan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Yang ketiga, berkongsi manfaat di kalangan umat Islam dalam menyemarakkan syiar Islam. Dan yang keempat, ianya dapat mengukuhkan perpaduan dan ekonomi ummah.